Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pembelajaran bab 7. Kita tengok pula topik 7.2 iaitu pembakaran. Jadi kita tengok dahulu objektif 7.2.1 iaitu merumuskan syarat untuk berlakunya pembakaran. Jadi tindak balas kimia di antara bahan api dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk haba dan cahaya. Jadi ini merupakan tarifan untuk pembakaran. Jadi juga di sini syarat-syarat pembakaran yang pertama mesti ada bahan api, kemudian mesti ada oksigen, kemudian mesti ada haba. Jadi bila tiga syarat ini ada, maka barulah boleh berlaku pembakaran yang hasilnya adalah yang pertama sekali cahaya, tenaga cahaya, kemudian kita ada tenaga haba, dan akhir sekali kita ada hasil sampingan dia itu gas karbon dioksida. Okey, pembakaran hanya boleh berlaku dengan syarat mesti ada bahan api, oksigen dan haba wujud secara serentak. Mesti ada tiga-tiga barulah berlaku pembakaran. Jika kita keluarkan satu, maka tidak akan berlaku pembakaran. Jadi ini merupakan segitiga api, di mana di sini syarat-syarat untuk berlakunya pembakaran ini adalah bahan api, oksigen, haba. Jadi kita hilangkan mana-mana salah satu daripada tiga ini, maka tidak akan berlaku pembakaran. Okey, sekarang kita tengok syarat-syarat yang mempengaruhi pembakaran. Juga di sini kita nyalakan mantis, kita letakkan dalam satu bikar. Jadi batang mantis dibiarkan bernyala sehingga batang kayu mantis itu habis terbakar. Dan apa maksud dia? Api terpadam apabila batang kayu mantis habis terbakar. Jadi apa yang habis? Bahan api. Kayu tersebut merupakan bahan api. Jadi bila bahan api tak ada, maka api akan terpadam. Maka kita dapat nyatakan bahan api diperlukan untuk pembakaran. Yang kedua di sini kita ada lilin, kemudian kita tutupkan dengan satu balang kaca. Jadi nyalakan lilin ditutup dengan balang atau botol kaca yang telah boleh ditelengkupkan. Jadi bila kita telengkupkan, udara dari keluar tak boleh masuk. Dan nyalakan lilin terpadam selepas seketika. Jadi ini membuktikan bahawa udara yang dalam botol tadi telah berkehabisan oksigen. Jadi kesimpulannya oksigen diperlukan untuk pembakaran. Ini keadaan dia. Kita air dituangkan ke dalam bikar secara perlahan sehingga nyalaan lilin terendam sepenuhnya. Ini yang berlaku. Nyalaan lilin terpadam bila tersentuh dengan air. Kenapa? Kerana air ini adalah satu bahan yang boleh menyerap haba. Jadi haba diperlukan untuk pembakaran. Jadi tanpa haba, haba diterap oleh air tadi, maka pembakaran pun berhenti. Okey, hasil daripada tinjauan melalui aktiviti di atas tadi didapati api akan terpadam apabila mana-mana satu daripada syarat yang disebut itu tidak dipenuhi. Syarat dia apa? Pada waktu yang sama secara serentak mesti ada tiga syarat pembakaran, iaitu bahan api, oksigen dan juga haba. Bila buang saja satu daripadanya, maka pembakaran tidak akan berlaku. Sekarang tengok pula pada objektif 7.2.2, menghubung kaitkan antara syarat pembakaran dengan prinsip yang digunakan dalam pembuatan
alat pemadam api. Jadi konsep yang digunakan dalam alat pemadam api ini adalah untuk menghilangkan salah satu daripada syarat-syarat untuk berlakunya pembakaran. Tiga yang tadi. Bahan api, oksigen dan juga haba. Okay. Hilangkan satu atau lebih daripada satu daripadanya, maka api akan terpadam. Okay. Prinsip kerja dalam alatan atau kaedah memadamkan api dan prinsip dia apa? Yang pertama adalah untuk memadamkan api, itu tujuan dia. Okay. Prinsip kerjanya, yang pertama, menghilangkan haba, maka kita boleh gunakan semburan air. Air ini digunakan untuk menyejukkan. Dia merupakan ejen penyejukan yang baik, air ini. Jadi bila air kita semburkan pada api, dia menghilangkan haba. Yang kedua, memutuskan bekalan oksigen. Kaedahnya menyemburkan buih tepu atau buih yang terdiri daripada karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan memerangkap kawasan api tadi, jadi oksigen tidak boleh hadir. Dan karbon dioksida memang tidak membantu proses pembakaran. Yang kedua, menutup pembakaran dengan penutup. Jadi bila kita tutup, kita akan seolah-olah kita melemaskan api tadi, kerana bila kita tutup, bila habis saja oksigen dalam bekas yang ditutup tadi, maka pembakaran tak boleh berlaku. Yang ketiga, mengalihkan bahan api. Contohnya menutup bekalan gas, atau menebang pokok atau merobohkan bangunan. Jadi ini biasa kita lihat yang berlaku di negara-negara yang berlaku kebakaran hutan contohnya. Sebelum dia merebak lebih jauh lagi, maka dia buat satu zon penampan di mana mereka akan tebang pokok, mereka hilangkan bahan api, supaya pembakaran tidak boleh melarat. Ini contohnya, ini semburan air ini mereka tutup, mereka bakar tu gunakan kain khas lah. Ini pun sama lah. Tunjukkan apa yang berlaku bila kebakaran bomba termasuk. Dan pakaian bomba ini dibuat daripada bahan yang kalis api. Okey, saya tengok kesesuaian alat pemadam api untuk punca api yang berlainan. Jadi kita ada kelas A, punca pembakaran berasal daripada pedal seperti kayu, kertas, getah dan sebagainya. Jadi ini dikelaskan sebagai kelas A. Jadi jenis pemadam api yang boleh kita boleh gunakan pemadam api menggunakan air, buih, menggunakan serbuk kering, juga menggunakan pasir dan selimut tahan api. Tapi di sini tak sesuai untuk digunakan jenis pemadam api karbon dioksida. Kelas B pula, kebakaran kelas B, cecair yang mudah terbakar seperti petrol dan juga kerosin. Dalam kes ini tak boleh guna air. Kalau kita semburkan dengan air pada bahan-bahan ini, maka api akan jadi lebih besar. Kemudian buih boleh digunakan, karbon dioksida boleh digunakan, serbuk kering boleh digunakan, pasir tidak sesuai. Dan ini adalah bahan yang boleh betul meresap pada pasir. Selimut tahan api pun tak sesuai kerana dia juga meresap pada selimut tahan api. Okey, kemudian kelas C, punca pembakaran bahan api gas yang mudah terbakar seperti metana dan juga hidrogen. Maka ini kita gunakan serbuk kering yang paling sesuai sekali. Yang lain tu mungkin tidak sesuai, mungkin memang tidak sesuai. Kemudian untuk kelas D, kebakaran kelas D, logam yang mudah terbakar seperti helium dan magnesium. Ini logam reaktif. Jadi apa yang boleh kita gunakan ini, kita gunakan jenis pemadam api daripada serbuk kering dan juga daripada pasir. Jadi kalau kamu dapat di sini serbuk kering yang banyak, boleh pemadam apa jenis kebakaran pun, daripada kelas A sampailah kelas D. Jadi sebab itu kalau kamu di sekolah-sekolah kerajaan, kamu dapat lihat kebanyakannya dibekalkan dengan jenis pemadam api serbuk kering ini. Okey, dan tentunya kelas E, kebakaran berpunca daripada litar dan peralatan elektrik, maka boleh kita gunakan gas karbon dioksida,
mana karbon dioksida dan juga serbuk pemadam, serbuk kering, serbuk kering. Ya. Okey, so kita tengok alat pemadam api yang sering dijumpai di makmal sekolah. Yang pertama sekali, baldi yang berisi pasir kering, untuk kebakaran kecil lah. Kemudian penyembur ejen, serbuk kering ataupun karbon dioksida ataupun buih. Ini yang biasa kamu jumpa di makmal lah, sekolah. Water berada sini, ini ada lagi water ini, buih, ini pun buih. Ini yang mengandungi gas karbon dioksida. Okey, ini contoh untuk selimut tahan api, fire blanket. Kemudian ini pun biasa kamu jumpa di sekolah-sekolah, di bangunan-bangunan sekolah. Ini hose air yang boleh disambungkan kepada pipe air. Ini contoh untuk diberikan pada bomba lah ni. Langkah-langkah menggunakan penyembur ejen pemadam api yang boleh kita tengok di sini langkah dia. Yang pertama sekali, cabut pin keselamatan. Kemudian acukan mulut hos ke sumber api. Kemudian picitkan kuil pada pemegang dari bahagian bawah ni. Tengoklah. Kemudian semburkan sel seragam dari sisi ke sisi. Ini kita untuk ingat C, A, T, S. C untuk cabut. A untuk acukan. P untuk picitkan, dan S untuk semburkan. X. Okey, ini yang pertama ni, cabutkan pin dia. Kemudian kita tujukan pada arah kedudukan api di sini, pada ujung semburan dia. Kemudian kita picit kuil dia, dan kita gerakkan semburan kita daripada kiri kanan, sisi ke sisi. Okey, langkah-langkah pencegahan kebakaran. Jadi yang pertama, untuk kesan dan puncanya, pembakaran akibat daripada beban elektrik yang berlebihan pada satu punca. Itu yang gunakan extension, gunakan multiple plug dan sebagainya. Pencegahan dia, elakkan daripada penggunaan plug multi yang berlebihan. Okey, seterusnya punca dan kesan dan punca pembakaran akibat daripada litar pitas, LITARN ni tak ada. Pencegahan dia menggunakan dawai elektrik dan kaedah pemasangan yang mematuhi dawai. Jadi jangan, kalau boleh, pilihlah kontraktor ataupun juru elektrik yang bersijil, yang ada sijil kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Kemudian untuk kesan dan punca pembakaran mantis kertas yang telah dibuang, pencegahan dia membasahkan bahan yang mudah terbakar sebelum dibuangkan ke dalam sampah. Dibasahkan dulu. Jadi air yang ada itu akan menghilangkan haba dan menyebabkan pembakaran tidak boleh berlaku. Dan yang terakhir sekali, pembakaran hutan yang tidak terkawal, pencegahan dia peka terhadap perubahan cuaca. Elakkan daripada pembakaran secara terbuka, ataupun yang merokok tu elakkan daripada membuang puntung rokok yang masih menyala ke arah kawasan hutan, kerana mungkin ada daun-daun kering yang boleh memulakan pembakaran. Kita berhenti di sini untuk subtopik 7.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.